A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam sesi ini, sesi tafsir ringkas Al-Quran mengikut muka surat. Alhamdulillah hari ini kita akan sama-sama membaca, melihat, mentadabbur, melihat sedikit tafsir daripada ayat daripada muka surat 371 surah Asy-Syu'ara, dan kita akan bermula pada hari ini pada ayat 84 insya-Allah. 84 surah Asy-Syu'ara muka surat 371. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sadaqallahul azim. Kita memulakan dengan ayat ini pada hari ini. Ayat yang kita baca pada hari ini sebenarnya adalah sambungan daripada apa yang telah kita baca, iaitu yang masih menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara ini, yang pertamanya ialah kita telah melihat sebelum-sebelum daripada ini, dan tema daripada surah Asy-Syu'ara ini adalah al-i'lam, iaitu penerangan, iaitu bagaimana kita nak menyampaikan dakwah dan bagaimanakah dialog-dialog yang berlaku di antara nabi-nabi, sebahagian daripada nabi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah ini. Dan kita telah melalui yang pertamanya, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Firaun, dan juga dialog-dialog yang ada di antara Nabi Musa AS dengan Firaun. Yang keduanya, kita telah masuk pula kepada cerita kisah Nabi Ibrahim AS, iaitu dalam sesi sebelum daripada ni, dalam muka surat sebelum daripada ni, kita telah masuk bagaimana Nabi Ibrahim bermula, iaitu mempersoalkan kaumnya tentang apa yang mereka sembah. Dan pada hujung muka surat yang lalu, kita telah baca bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi tentang doa Nabi Ibrahim tersebut, iaitu waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadi apa maksud daripada ayat ni? Iaitu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya waj'al li, dan jadikanlah bagiku, lisana sidqin. Lisanan iaitu lidah, bahasa Melayu pun lisan tu adalah lidah kan, lisan. Tapi lisan ini boleh jadi lidah, boleh jadi bahasa kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau dikata awak ni lisan apa, lisan Arabi ke, lisan Melayu ke, lisan apa kan, dan sebagainya. Jadi makna itu adalah maknanya bahasa. Kemudian sidqin tu maknanya benar. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Nabi Ibrahim ni meminta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan baginya, iaitu bagi Nabi Ibrahim ini lisan sidqin. Jadi maksud di sini maksudnya ialah sebutan yang baik. Maksud sebutan yang baik pada siapa? Fil akhirin. Kita ada perkataan di sini kadang-kadang ejaan yang sama, iaitu fil akhirin, fil akhirin. Kalau fil akhirin artinya ialah yang lain, orang lain. Fil akhirin ialah maknanya orang belakang, iaitu orang-orang yang datang kemudian. Jadi permohonan Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Nabi Ibrahim ini diingati oleh orang-orang yang kemudian dengan ingatan yang baik, dengan sebutan yang baik. Jadi sehingga kinilah kita ini bila kita membaca tahiyat sebagai contohnya kan, selepas daripada tahiyat tu kita baca kan, kita akan sebut Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Jadi Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim kan, dan sebagainya, maknanya dibaca oleh semua orang Islam bila mereka ni solat. Jadi kita tak baca, kita tak sebut Nabi-Nabi yang lain kan dalam solat kita. Kita tak sebut pasal Nabi Musa ke, Nabi Nuh ke, walaupun Nabi-Nabi ni adalah termasuk dalam ulul azmi, iaitu yang mempunyai keazaman yang kuat. Yang kita ada 5 orang semua tu, tetapi kita hanya menyebutkan 2 orang saja, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengoklah kan, salah satu lagi makbulnya doa Nabi Ibrahim ni ialah dijadikan daripada zuriat Nabi Ibrahim ini ramai rasul-rasul, dan termasuklah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang pertama doanya. Kemudian ayat 85 kita akan tengok pula, iaitu Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni min warasati jannati na'im, dan jadikanlah aku min warasah. Warasah ni ialah warisilah dalam bahasa Melayunya, daripada orang yang min warasati jannati na'im, iaitu orang yang akan mewarisi syurga. Jadi ini permintaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebenarnya melalui lisan yang disebutkan penceritaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak lagi selepas daripada ini kita akan tengokkan. Jadi doa-doa ini sebenarnya ialah doa-doa yang sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ni, boleh kita jadikan sebagai doa-doa kita. Sangat cantik. Sebab apa? Permintaan ini adalah permintaan yang dia mulia, yang kalaulah tidak besar, nescaya Allah Taala tidak abadikan dia di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh minta, iaitu minta apa? Minta kita ni lisan sidqin. Kemudian kita minta juga ialah kita ni dimasukkan ke dalam syurga, iaitu warasah, yang memiliki yang boleh masuk, yang disebut sini dari segi perkataannya min warasah, iaitu yang boleh mewarisi. Bukannya mewarisi itu maknanya waris seperti kita kan, kalau kita ni mati kemudian kita mewarisi kepada anak kita, bukan. Tapi maksud sini ialah dia akan boleh memasuki ataupun kalau ikut tafsir jalan lain dia kata mimman yu'taha, iaitu jadikan aku ini daripada orang-orang yang akan diberikan dengan syurga an-na'im, jannatun na'im. Kemudian ayat 86 seterusnya ialah Nabi Ibrahim berdoa lagi, iaitu waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin, iaitu Nabi Ibrahim meminta sebagaimana janjinya, iaitu kan Nabi Ibrahim ni dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon mengampunkan siapa? Waghfir li abi, kepada ayahnya. Dia sayang kepada ayah dia. Sebab apa kan? Sebab ayah dia lah yang membantu dia, ayah dia daripada kecil, ayah dia menjaga dia kan. Jadi oleh kerana sayang dia kepada ayah dia, walaupun sebenarnya ayah dia ni adalah menentang apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi kerana sayang dia, maka dia meminta Allah Taala supaya mengampunkan ayahnya. Sebab tu dia kata waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Dia kata dia ni terdiri daripada orang-orang yang sesat. Memanglah sebab ayah dia tu ialah tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi doa ini kemudiannya sebagaimana kita maklum di dalam ayat-ayat yang lain telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas daripada ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di-cancel lah balik doa ni kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di sini juga, itu nak ceritakan bahawa telah berlaku satu benda, iaitu apa? Kadang-kadang kita sayang kepada seseorang, kita pun mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ampunkan dia. Tetapi Allah Taala tegur. Jadi Allah Taala tegur, dia minta ampun dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada apa? Bahawa dalam hidup kita ni kan, ada benda-benda yang boleh kita buat, ada benda-benda yang tak boleh kita buat. Jadi sebab itulah kita katakan juga bahawa ayat Quran ini kan tidaklah kita boleh faham daripada sini saja. Sebab itulah dibacakan secara keseluruhan. Jadi ada di tempat lain dia akan ulama kata ayat ini telah membatalkan apa yang telah dimohon oleh Nabi Ibrahim, iaitu meminta ampun. Sebagaimana dalam ayat disebutkan dalam surah Bara'ah sebagai contohnya. Banyaklah ayat-ayat yang lain kan, sebagai contohnya ayat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum. Jadi panjang lagi ayat tu, insya-Allah kan kita semua harapnya akan boleh baca lah. Jadi yang kita boleh faham kat sini ialah bahawa kan ayat ini ada kaitan dengan ayat yang lain, dan ayat ini telah di-cancelkan, iaitu permintaan ini telah di-cancelkan, diminta cancel oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya ayat 87, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini lagi benda-benda yang kita boleh faham bila kita baca ni, kita rasa bahawa Nabi Ibrahim ini sangat-sangat takut apa yang akan berlaku pada hari akhirat ni. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita baca tentang apa-apa yang akan berlaku pada hari akhirat dan sebagainya, kita boleh rasai bahawa sebenarnya adalah banyak benda-benda yang mungkin menyebabkan kita rasa kita ni tak selamat. Jadi kalau kita rasa kita ni selamat tu pelik sikit sebab Nabi Ibrahim pun diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala merasai bahawa dirinya pun ini tak selamat walaupun dia seorang Nabi. Jadi artinya kat sini kalau kita apatah lagi. Jadi
marilah kita sama-sama kan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya wala tukhzini ini, ya Allah janganlah engkau hinakan. Tukhzini tu engkau engkau tukhzini, engkau hinakan aku pada hari yauma yub'atsun, pada hari dibangkitkan, pada hari kiamat lah. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan sifat hari kiamat tu kan, untuk kita semua fahamlah juga, iaitu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Nabi Ibrahim sebutkan bahawa pada hari kiamat ni ialah semua orang pada masa tu tak akan ada apa-apa guna lagi. Harta dia tak ada guna, dan juga banun. Banun di sini ialah, kalau ikut terjemahannya, ialah anak-anak lah kan. Tetapi ulama-ulama tafsir telah menceritakan lebih besar lagi, sebenarnya bukan anak-anak saja, tapi ini adalah benda-benda yang menjadi kebanggaan. Dua perkara yang menjadi kebanggaan kepada manusia biasanya, iaitu yang pertamanya harta, dan yang keduanya ialah banun. Banun boleh jadi kalau dalam masyarakat Arab ialah anak-anak, dan anak-anak ni akan mesti menyokong mereka. Maknanya kita boleh katakan kat sini ialah boleh diertikan juga, boleh difahamkan, boleh dikiaskan, iaitu penyokong-penyokong. Jadi pada hari ini kalau orang ramai penyokong, maka orang tu akan ramai akan ditakuti lah kan. Kalau orang tu tak ada penyokong, tak ditakuti lah kan. Sebab apa? Dia seorang je kan. Orang takut apa dia? Jadi maknanya kat sini kan ada dua benda. Yang pertama sekali harta, dan yang keduanya penyokong. Jadi kita pun dalam erti kata yang baik pun, iaitu untuk kita ni yang mendapat sesuatu, maka kita perlu jugalah tu benda ni, iaitu apa? Harta dan juga sokongan. Jadi ini saya sebutkan secara umumnya, iaitu kalau kita dalam menyampaikan dakwah dan sebagainya kan, kedudukan kita, kalau sekarang kan kita boleh katalah penyokong-penyokong ni mungkin kita kata kita boleh kiaskan juga ialah seperti kata penyokong-penyokong dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, dalam IG ke dan sebagainya. Jadi itu pun adalah juga kata penyokong. Sebab apa? Kalau tak ada penyokong, orang tak tahu kan. Bermakna kita ni tak masyhur. Tapi bila ramai penyokong, bila ramai subscribers tu ramai, itu maknanya orang tu popular. Jadi Nabi Ibrahim AS ni menceritakan pada hari kiamat semua benda tu tak ada guna. Harta tak ada guna, subscribers tak ada guna, penyokong tak ada guna, followers tak ada guna, likers pun tak ada guna, semua tak ada guna. Yang berguna pada masa tu hanyalah apa? Iaitu Nabi Ibrahim kata kat sini, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah, berjumpa dengan Allah pada hari tersebut dengan hati yang salim. Hati yang salim sini di explainkan oleh para ulama tafsir sebagai apa? Iaitu daripada dua perkara. Yang pertama ialah daripada syirik, dan yang kedua ialah daripada munafik, daripada nifak. Jadi nifak dan juga syirik ni adalah dua penyakit lah yang ada dalam hati manusia. Bila ada dua-dua benda ni, maka dikatakan pada masa tu hati itu tidak salim. Jadi kita kalau ikut terjemahan biasa, maknanya hati yang baik tu kita boleh kata hati tak orang, hati tak sakit hati pada orang. Bukan sekadar tu sahaja, bukan tu. Tapi yang disebutkan oleh ulama tafsir yang saya sebut tadi apa? Iaitu yang pertama syirik. Itu bila ada syirik maka tak salim. Dan yang kedua ialah sifat nifak, ataupun hati yang nifak. Hati yang nifak ialah tidak salim. Jadi mestilah bersih daripada kedua-dua perkara tersebut. Marilah kita sama-sama cuba kan untuk membersihkan diri kita daripada dua-dua penyakit tersebut. Yang seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada keadaan pada hari kiamat lagi, iaitu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifah artinya ialah qurribat, iaitu didekatkan. Wa uzlifatil jannah, pada hari kiamat nanti, maka syurga ni keadaan pada hari kiamat Allah Taala ceritakan, nak gambarkan pada kita supaya kita nampak betul-betul di depan mata kita, iaitu didekatkan syurga pada hari itu. Jadi didekatkan, maksud dekat ni iaitu akan dimasukkanlah ke dalam syurga. Bila dekat kan maknanya boleh masuk, tapi kalau jauh, bila dia kata dijauhkan, artinya maknanya bau pun tak dapat, apa benda pun tak dapat kan. Sebab apa? Sebab jauh. Jadi bila syurga ni akan didekatkan kepada siapa? Kepada orang muttaqin. Kemudian wa burrizatil jahimu lil ghawin, kemudian diperlihatkan burriza, baraza tu maknanya jelas. Kalau jauh kita tak nampak. Kita tengok orang main bola kan, orang duduk atas tu, stadium kat atas tu jauh, maka dia tak akan nampak tu, nampak apa. Jadi untuk nampak dekat dia akan pakai teropong dan sebagainya. Jadi tu sebagai contoh kan, maknanya
ialah kita ni bila disebutkan dekat, jauh, zahir, jelas tak jelas tu, itu artinya ialah bahawa dekat dan jauh, maknanya dia akan dimasukkan ke situ. Jadi waburriza, dinampakkan neraka itu al-jahim lil ghawin, kepada orang-orang yang sesat. Al-ghawin tu ialah orang yang lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang lari daripada ajaran, daripada petunjuk. Waqila lahum aina ma kuntum ta'budun. Jadi pada ketika itu akan dikatakan kepada mereka, mana dia apa yang kamu sembah dulu. Ma kuntum ta'budun maknanya mana dia berhala-berhala kamu, mana yang tak kiralah apa yang kamu sembahkan, yang manusia sembah ni macam-macam atas dunia ni. Jadi Allah SWT akan tanya mereka, min dunillah, yang disembah selain daripada Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun. Jadi Allah tanya dua perkara kan. Adakah benda-benda tadi ni boleh menolong kamu pada hari ni, ataupun dia tu boleh tolong diri sendiri, ataupun jadi maknanya dua benda kan. Dia boleh tolong kamu tak? Tak boleh. Adakah dia nak tolong diri sendiri? Nak tolong diri sendiri pun tak boleh. Jadi maksud di sini ialah seseorang itu tidak ada kemampuan untuk, bukan sekadar untuk menolong orang lain, tetapi untuk menolong diri sendiri pun tak mampu lagi. Jadi Allah kata fakubkibu fiha hum wal ghawun. Maka kubkibu ni asalnya daripada perkataan kab. Kab ni artinya ialah dicampakkan ataupun dihumbangkan. Ulku dalam terjemahan, dalam tafsirannya dia kata, tetapi bila disebut ni dua kali ni, kubkibu ni artinya ialah dihumbankan dengan berulang-ulang kali. Jadi maksudnya ialah kubkibu, kabba ni artinya ialah dicampakkan, tapi bukan dicampakkan dalam keadaan biasa, tapi dicampakkan dengan jatuhnya muka dahulu, muka ke depan gitu kan. Jadi artinya ialah satu suasana yang sangat hina lah, iaitu manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang jahat pada hari kiamat ini akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan muka dia jatuh dahulu, kemudian benda tu akan diulang-ulang macam tu, berulang-ulang dan bukan saja itu dicampakkan, semua benda-benda tu yang disembah, hum wal ghawun, dan juga orang yang sesat tadi tu, orang yang yang menyembah pun akan kena macam tu juga. Orang yang disembah pun, benda yang disembah pun akan dicampakkan begitu juga. Wa junudu iblisa ajmaun. Kemudian Allah Taala sebut yang termasuk dalam tu semua ialah akan dicampakkan juga ialah semua tentera-tentera iblis. Jadi siapa tentera iblis ni? Tentera iblis ni boleh jadi syaitan dan juga boleh jadi manusia. Sebagaimana dalam ahli tafsir sebut berdasarkan kepada ayat-ayat yang lain, dan bagi kita kan simple, iaitu dalam surah An-Nas pun ada kan, minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Jadi tentera yang dimaksudkan dengan tentera iblis ni, pengikut-pengikut iblis, iaitu orang-orang yang menjadi seperti iblis, yang mengajak manusia pada kejahatan dan sebagainya. Jadi mereka itu adalah tentera-tentera iblis. Jadi tentera iblis pun akan dikubkibu juga, iaitu akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan tertiarap, dalam keadaan muka jatuh dahulu dan diulang-ulangkan. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Dan mereka berkata di dalam neraka ni apa keadaan dia? Iaitu bila mereka dicampakkan dalam neraka, mereka yakhtasimun. Allah sebut yakhtasimun ni maknanya bergaduh, bertengkar kan. Bertengkar mana kata mengatalah di antara satu sama lain kan. Kata kau salah ni sebab kau lah dan sebagainya. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Jadi demi Allah, dia kata sesungguhnya kami semasa dunia adalah dalam kesesatan yang nyata, yang jelas, memang sesat. Jadi pada masa ni barulah manusia ni akan mengaku pada hari akhirat tu. Kemudian lagi iz nusawwikum bi rabbil alamin. Kerana apa? Kerana kesalahan mereka, iaitu kerana ni pengakuan is nusa, nu tu ialah kami tu ialah orang-orang yang sesat dari itu akan berkata nusawwikum bi rabbil alamin, iaitu kami sembah kamu. Dia mengatakan kepada apa-apa yang disembah tu, kami sembah kamu, kami samakan kamu ni dengan Allah. Jadi itulah hakikat yang berlaku kan pada hari ini, iaitu manusia menyamakan berhala-berhala ni sama seperti Allah. Mereka kata inilah sebagai Tuhan, berhala ataupun bukan berhala, dah apa saja, mereka anggap bahawa, sebagai contohlah kalau kita pada hari ini kan, manusia-manusia menganggap bahawa ada orang memberi rezeki, padahal Allah SWT saja yang memberi rezeki. Mereka rasa bahawa benda ni, orang ni, dia ni kaya dan sebagainya, dia ada kuasa, maka seolah macam kuasa ni sama dengan Allah ataupun kuasa lebih hebat lagi daripada kuasa Allah. Dan ada orang yang terus etis, terus mengatakan Allah tu tidak ada kan, tak wujud kan. Yang wujud ialah kuasa-kuasa ni yang mereka nampak depan mata ni. Jadi itulah yang Allah Ta'ala kata pada hari kiamat semua mengaku iz nusawwikum bi rabbil alamin.
Kami menyamakan kamu semua ni, apa yang disembah ni, apa yang diikuti ni dengan Tuhan, sama seperti Tuhan. Kemudian wama adallana illal mujrimun. Dia kata, dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan orang yang berdosa. Pada ketika itu mereka semua pun menuduhlah ini yang dikatakan yang tadi yaqtasimun tadi tu, iaitu bergaduh di antara satu sama lain. Jadi mereka mengatakan, tidak adalah menyesatkan kami. Jadi pada hari akhirat ni barulah nak kata bahawa kamulah yang menyesatkan kami. Kamulah yang menyesatkan kami. Pada hari atas dunia ni kami ikut kamu kan. Yang Tuhan sebut semua tak betul. Tapi yang benda-benda yang diikut itulah betul. Fama lana min syafi'in. Jadi pada hari itu lagi tidak ada lagi yang boleh memberi syafaat. Tidak ada lagi sesiapa yang atas yang boleh memberi syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nabi dan sebagainya. Kemudian wala sadiqin hamim, dan tiada lagi pada hari akhirat tu, pada hari kebangkitan tu, sadiqin hamim, tidak ada lagi kawan. Kawan apa? Kawan yang baik, yang bertimbang rasa kalau ikut terjemahannya, ataupun yang kalau ikut daripada tafsir Jalalain dia kata yuhimmuhu amruna, yang ambil berat pasal kami. Ada orang nak ambil berat pasal kami, sadiqin hamim. Hamim tu ialah yang mengambil berat. Jadi pada masa ni tak kira dah kawan tak kawan, semua tak ada, orang tak herau kan, masing-masing nak menghiraukan diri sendiri. Jadi sebab itulah ini yang Allah Ta'ala sebut semua benda ni ialah untuk mengajar kita lah bahawa sebenarnya dalam dunia ni kita mungkin berkawan, kita ada kawan, kita ada family, kita ada ni, kita ada dah macam-macam kan, tapi semua benda ni tidak akan dapat mensupport kita pada hari akhirat kan. Tidak ada syafi'in, semua tak perlu jadi syafi'in. Kemudian falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Allah Ta'ala sebutlah benda ni banyak kali disebutkan dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai ayat, iaitu mengatakan apa? Iaitu manusia ni bila sampai ke akhirat ni kan mereka berfikirlah nak patah balik kan, iaitu berilah seolah-olahnya berilah kami dapat balik. Jadi disebut kat sini falau anna lana karrah, kalaulah bestnya kalau kami ni boleh patah balik ke dunia, maka kami akan menjadi orang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, ulang benda ni semua kan, supaya kita ni dapat bayangkan, dapat rasai bahawa kalaulah kita nak beriman, kita nak jadi baik kan atas dunia ni, bukan sebelum daripada mati. Kemudian lagi ayat 103, inna fi zalika la ayah wa ma kana aksaruhum mu'minin. Itu semua adalah tanda, menjadi tanda kehebatan, kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aksaruhum mu'minin, tapi tetap juga kebanyakan daripada mereka tidak juga beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhan engkau itu, dia tu sifat Allah Ta'ala, iaitu yang pertama aziz dan yang kedua rahim. Nampak itu aziz dan juga rahim sebenarnya adalah seolah-olahnya pertentangan. Aziz adalah yang maha berkuasa, yang maha mampu, yang maha boleh buat apa saja, tapi dalam masa yang sama dia adalah rahim, yang sangat penyayang. Kemudian seterusnya ialah Allah SWT beralih daripada kisah Nabi Ibrahim tadi. Sekarang kita beralih pula pergi kepada satu kisah lain, iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita masuklah sekarang ni Nabi yang ketiga yang disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ni. Yang pertama Nabi Musa alaihi salam, yang kedua ialah Nabi Ibrahim, dan sekarang ni kita masuk kepada Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berkata, kazzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustai rasul-rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sini kaum Nuh mendustai rasul-rasul. Kaum Nuh ialah kaum, iaitu kalau ikut dalam tu kaum tu dalam bahasa Arab maknanya sanak saudaranya daripada zat yang satu, daripada datuk moyang yang satu. Maknanya bukan orang lain lah artinya. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka ini mendustai. Mendustai bukan Nuh, tapi disebutkan sini kaum Nuh mendustai mursalin, iaitu rasul-rasul. Jamak sini bukan singular tapi plural. Jadi ulama-ulama tafsir kata bahawa digunakan perkataan mursalin oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa apabila mereka mendustai Nuh, dalam masa yang sama automatically mereka mendustai semua rasul-rasul yang terdahulu sebelum daripada Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itulah dikatakan al-mursalin. Iz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun. Apa yang Nuh kata? Nuh kata ialah iz qala lahum, ketika Nuh berkata, dia kata, disebutkan sini perkataan akhuhum. Akhuhum artinya ialah saudara mereka. Iaitu maknanya Nuh ni adalah sebahagian daripada mereka, anak beranak mereka juga kan, bukan orang lain. Ala tattaqun, itu kata-kata Nuh. Kata-kata Nuh, kenapa kamu ni tidak menjauhi larangan Allah, takut pada Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin. Aku ni adalah rasul, seorang rasul yang amin.
yang amanah, maknanya aku tak menipu, aku tak apa dan sebagainya lah kan. Amanah artinya seorang yang menyampaikan apa yang disuruh dan dia tidak tambah-tambah dan tidak memandai-mandai. Itu amanah. Jadi kemudian fattaqullaha wa ati'un, dia kata takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Allah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ni benda yang sentiasa juga berulang-ulang kita akan jumpa dalam Quran, iaitu apa? Semua nabi-nabi akan sebut benda ni, iaitu dia akan sebut apa? Aku tak minta upah daripada kamu. Aku tak minta upah, maknanya dia nak emphasizekan, nak tekankan isu masalahnya itu kan. Dakwah tidak meminta upah. Nabi-nabi tidak meminta upah kan. Maknanya kita kena menyampaikan Islam ni tanpa upah, bahkan kadang-kadang kita mengupah orang supaya nak mendengar apa yang kita nak sampaikan. Jadi upah kita hanya daripada siapa? Balasan kita daripada siapa? Iaitu daripada ala rabbil alamin. Tuhanlah sekalian alam yang menentukan benda tu. Jadi Nabi Nuh kata lagi fattaqullah wa ati'un. Kemudian qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Wattaba'akal arzalun. Jadi mereka berkata, apa yang mereka kata? Ini kita akan lihatkan bagaimanakah cara orang-orang yang menentang, yang tak setuju dengan nabi-nabi ni, mereka akan berkata apa? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Adakah kami ni nak ikut kamu sedangkan yang mengikut kamu hanyalah orang-orang yang arzalun. Arzalun ni artinya ialah orang-orang yang rendah, orang kedudukan dia dalam masyarakat, orang-orang yang kerja-kerja dia adalah kerja-kerja simple, kerja-kerja yang hina pada pandangan masyarakat dan sebagainya. Jadi itulah orang-orang yang mengikut Nabi Nuh alaihi salam. Jadi itu adalah tabiat yang bila kita baca Al-Quran ni kita akan jumpa benda yang sama kan. Dalam tempat lain dia kata araziluna. Araziluna maknanya orang-orang yang bodoh ataupun orang yang hina, orang-orang yang rendah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, kita tengok kan, ramai daripada pengikut Nabi adalah hamba-hamba dan juga orang miskin. Orang kaya, ada orang kaya, bukan tak ada orang kaya kan, seperti Sayyidina Uthman dan juga orang mempunyai kedudukan yang tinggi seperti Abu Bakar dan lain-lain, tetapi ada juga orang miskin. Jadi ini menjadi alasan sebahagian daripada orang ni, terutamanya orang kaya-kaya ataupun ketua-ketua ataupun orang yang ada kedudukan dalam masyarakat yang menentang dakwah, mereka akan kata benda ni, menggunakan isu ni, iaitu orang yang mengikut kamu ni adalah orang-orang yang lekeh, orang-orang yang tidak berpelajaran, orang-orang yang hina dalam masyarakat. Jadi ada satu bacaan saya sebutkan kat sini juga, iaitu dalam apa ni, tafsir Jalalain disebutkan bahawa ada qiraat, dia kata bukan baca wattaba'aka, tapi dibacakan dengan wa'atba'aka. Wa'atba' tu maknanya ialah pengikut. Jadi kalau kat sini wattaba'aka, kalau dalam satu qiraat lain dia kata wa'atba'uka al-arzalun. Wa'atba'uka tu artinya pengikut-pengikut kamu. Kalau wattaba'aka, yang mengikut kamu hanyalah orang-orang yang hina, tapi wa'atba'uka, pengikut-pengikut kamu ialah orang-orang yang hina. Jadi maknanya sama, tetapi bacaannya berbeza sebagaimana disebutkan dalam tafsir Jalalain. Jadi kita habis pada hari ini pada ayat 111. InsyaAllah kita akan sambung next, insyaAllah akan datang pada ayat 112 insyaAllah di muka surat seterusnya, iaitu muka surat 372 akan datang insyaAllah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.